Insiden menyeramkan ini berlaku kira-kira 10 tahun lalu apabila sekumpulan pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam menyewa sebuah banglo berhampiran kampus tempat mereka belajar di Seksyen 2. Rumah banglo 2 tingkat itu mempunyai 4 bilik, 1 di tingkat bawah manakala 3 lagi di tingkat atas. Jarak kediaman mereka dengan kampus UiTM kira-kira 2 km sahaja. 8 orang pelajar itu memasuki rumah itu dengan perasaan berbelah bahagi. Pertama, tuan rumah hanya mengambil RM50 wang deposit dan bayaran sewa hanya RM50 sebulan. Kedua, tuan rumah melarang penyewa membawa banyak barang kerana takut menyusahkan mereka apabila hendak dibawa keluar semula nanti. Ketiga, terdapat sebatang pokok kayu ara yang sangat besar di tepi rumah itu yang dahannya boleh memasuki tingkap bilik atas. Insiden pertama berlaku pada pukul 10.30 pagi sehari selepas mereka mendiami rumah tersebut. Salah seorang penghuni, Azmi, yang hendak membuang air besar mendapati tandas di tingkat bawah terkunci dan ada bunyi orang menarik plus. Lantaran tidak tahan menunggu lama, Azmi menjerit menyuruh orang di dalam tandas itu supaya cepat. Jeritan Azmi menyebabkan semua penghuni berkumpul di tingkat bawah. Pada malamnya pula, mereka lagi teruk di kacau. Masa aku nyenyak tidur, tiba-tiba kaki aku kena tarik hingga aku jatuh katil. Di dalam bilik itu cuma ada Lan yang tidur di katil atas. Anehnya, bila aku jenguk ruang tamu tingkat bawah, Lan sedang menonton DVD bersama kawan yang lain. Yang peliknya, ke-8 mereka ada di situ. Jadi, siapa yang ada di dalam tandas? Selepas pintu tandas itu direntap, mereka terkejut kerana tiada siapa di dalamnya. Bila aku naik semula ke bilik, aku nampak selimut di katil Lan membonjol. Bila selimut itu ditarik, aku terkejut kerana ada batu nisan yang sudah retak di situ. Tiba-tiba seluruh bilik berbau hanyir dan busuk, kata seorang penulis blog. Kisah yang ditulis penulis ini telah tersebar di internet, dihantar dari email ke email dan dipetik oleh pelbagai blog lain. Identiti asal penulis ini tidak diketahui. Disebabkan tidak tahan diganggu, kami keluar pada pukul 3 pagi dan melepak di sebuah restoran mamak. Rupa-rupanya, ramai yang terkena pada malam itu. Wak yang sedang muat turun lagu lebih kurang pukul 12 malam terdengar bunyi orang membaling batu dekat tingkap biliknya. Bila dijenguk, dia nampak ada seorang budak perempuan duduk di atas kayu ara di sebelah rumah itu. Budak itu pakai baju putih kekuningan dan koyak-koyak dengan rambut panjang, cerita si penulis blog tadi. Dia menyambung cerita, Azmi pula nampak budak perempuan melambai tangan kepadanya. Budak itu tiada kaki. Manakala Sam tergamam melihat hantu di siling rumah. Tapi bila aku kata kaki aku kena tarik ketika mereka asyik menonton DVD, mereka kata, bila masa kami tengok DVD? Seorang penduduk Muhammad Yusuf Muhammad Sidin 57 mendakwa terdapat 3 buah rumah yang dikatakan menyeramkan di kejiranan itu. Dia berkata pelbagai kisah misteri mengenai rumah itu sudah didengarinya sewaktu mula menetap di Seksyen 2 itu pada tahun 1980. Seorang jiran pernah memberitahu kami terdapat rumah berhantu di sini dan tidak pernah diduduki. Saya agak ragu-ragu dengan cerita itu sehinggalah saya mendengar kisah penuntut UiTM Shah Alam diganggu makhluk halus di rumah yang mereka sewa di Jalan Sri Cempaka, Seksyen 2 ini, kata Yusuf lagi. Secara kebetulan, anak lelaki Yusuf yang juga pelajar di UiTM turut mendiami rumah terbabit. Kedua-dua kaki anak saya ditarik hingga dia terjatuh dari katil. Kejadian itu menyebabkan dia segera berpindah ke rumah lain walaupun rumah banglo itu tidak sampai RM100, katanya.
Selama bertahun-tahun, rumah itu terbiar usang dan tidak berpenghuni. Dindingnya berlumut dan berwarna kehitam-hitaman. Tahun lalu, banglo itu dirobohkan. Tapak rumah itu kini dipenuhi semak samun. Tetapi masih ada penduduk yang melintasi kawasan rumah itu pada waktu malam mendakwa ternampak lembaga wanita berambut panjang melambai-lambai ke arah mereka, cerita Yusuf. Kalau anda tidak percaya, cubalah bermalam di bekas tapak rumah berkenaan atau rumah lain yang dikatakan berhantu di kawasan ini, ujar Yusuf kepada jurnal. Sebuah lagi rumah yang didakwa misteri terletak di Jalan Bungaraya Seksyen 2. Terdapat sebatang pokok besar di tepi banglo itu dengan daunnya menyentuh tingkap rumah. Banglo 2 tingkat itu sedang diubah suai dipercayai oleh pemiliknya yang baharu. Mac lalu, penduduk di situ terkejut kerana beberapa pekerja sibuk membersihkan rumah itu, membuang perabot yang rosak dan mengecatnya semula. Kabarnya, rumah itu dibeli oleh seorang warga Mesir untuk dijadikan taman didik kanak-kanak antarabangsa. Bagaimanapun, ada juga penduduk yang menafikan cerita hantu tersebut dan mendakwa rumah yang diperkatakan itu sebenarnya tidak wujud.